Alhamdulillah, saya berharap semua berada di dalam keadaan sihat dan ceria serta bersedia untuk mendengar taklimat pengoperasian prasekolah SK Guar Perahu pada tahun ini. Okey, bersama-sama kita pada malam ini ialah penolong kanan pentadbiran selaku wakil barisan pentadbir SK Guar Perahu iaitu Puan Roshita. Selamat datang Puan Roshita. Okey, bagi meneruskan taklimat kita pada malam ini, saya dengan sukacitanya menjemput Puan Roshita binti Ibrahim untuk memberi sedikit ucapan. Dipersilakan. Hello, clear tak suara saya? Hello? Clear. Okey, baik. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk mendengar sedikit taklimat tentang pembukaan sekolah bagi murid prasekolah untuk fasa ketiga Negeri Pulau Pinang. Saya mewakili guru besar memohon maaf kerana terpaksa mengambil masa tuan-puan pada malam ini untuk mendengar sedikit taklimat yang agak penting bagi melancarkan pengurusan pada hari Isnin 1 November 2021 sempena pembukaan prasekolah. Okey, baik. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian tuan-puan menghadirkan diri dan saya berasa sangat bangga dengan semua waris prasekolah yang banyak memberi kerjasama yang erat dengan pihak sekolah. Harapan saya semoga kekal kuah ini untuk mencapai matlamat demi kejayaan anak-anak kita. Saya mohon juga supaya semua waris mendengar taklimat ini dengan teliti yang akan disampaikan oleh Cikgu Adilah binti Mak Qasim selaku penyedaras prasekolah. Sekiranya tuan-puan ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, tuan-puan boleh bertanya di dalam mesej Google Meet ni ataupun secara spontan pun boleh. Okey, saya tak mau ambil masa yang panjang. Setakat ini saja ucapan alu-aluan saya kepada waris dan saya ucapkan tahniahlah kepada waris pada malam ini kerana sama-sama menghadirkan diri bagi mendengar taklimat ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan semula kepada pengurusi majlis kita pada malam ini, Cikgu Izani. Terima kasih Puan Roshita. Okey. Sebelum saya serahkan taklimat ini kepada Cikgu Adilah, suka saya ingatkan kepada semua yang hadir dalam taklimat ini, terdapat sebarang soalan, bolehlah diajukan di ruangan chat ya. InsyaAllah kami akan membaca dan Cikgu Adilah akan cuba menjawab dari masa ke masa mengikut kesesuaian. Okey, dengan itu tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Adilah selaku guru prasekolah bagi meneruskan taklimat pengoperasian prasekolah kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, boleh nampak slide saya ke? Cikgu Zaini? Nampak. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Alhamdulillah. Baik, okey. Macam ni pun boleh nampak kan? Boleh. Boleh. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Roshita binti Ibrahim, penolong kanan pentadbiran, rakan-rakan guru, rakan-rakan PPM dan juga tuan-tuan puan-puan yang saya hormati dan juga anak-anak murid yang teacher rindui ya. Okey, baik.
Pertama sekali sebelum saya meneruskan taklimat, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga anak-anak, kakak-kakak, abang-abang yang orang kata bertengkur lumus bagi menjayakan PDPR ya. Sepanjang kita menjalankan PDPR, alhamdulillah Prasekolah SK Gua Perahu tidak menghampakan. Cuma ada seorang dua tu, adalah sikit-sikit tu kan. Orang kata tu adalah juga sikit tapi tidaklah keadaan yang kritikal ya. Baik, saya tak mau melengahkan masa dan sebelum saya teruskan juga terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini dan saya akan cuba berikan taklimat yang seringkas yang mungkin. Sekiranya tuan-tuan ada sebarang masalah ataupun ada sebarang persoalan boleh tanya saya secara direct ya ataupun melalui ruangan chat dan Cikgu Izani mungkin akan bacakan kepada saya nanti. Baik. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, okey, hari ini kita dengar taklimat pengoperasian Prasekolah SK Gua Perahu ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, okey, ini makluman untuk para waris. Okey, sekarang ni sudah terang lagi bersuluh sebagaimana yang KPM menteri kanan kita mengumumkan mengenai sesi persekolahan. Sekarang sudah pun orang kata sudah jelas lah kan. Okey, pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi murid Prasekolah SK Gua Perahu ialah pada 1 November 2021 ya. Pada 1 November 2021 iaitu hari Isnin ni. Hari Isnin ni. Isnin nak masuk dah. Okey, kira tak lama dah lah tu. Okey, harap tuan-tuan dan anak-anak bersedialah. Okey. Baik, seterusnya makluman untuk para waris juga, sesi persekolahan bagi murid prasekolah macam biasa kita mulai hari Isnin sehingga hari Jumaat. Kecuali pada minggu yang pertama kita akan belajar selama 2 hari, Isnin, Selasa, kemudian kita cuti sepenuh di Bali ya. Dan minggu-minggu berikutnya Isnin hingga Jumaat ya. Waktu PDPC kita macam biasa, kita akan mula waktu yang kata waktu PDPC ni adalah waktu orang kata waktu pengajaran dan juga pemudacaraan ataupun pembelajaran. Kita akan bermula pukul 8 pagi dan waktu pulang adalah 12.30 hari. Dan tuan-tuan perlu maklum, tiada penggiliran ya. Yang penggiliran ni hanya murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 sahaja. Untuk prasekolah, semua murid perlu hadir ya. Okey. Kemudian murid diminta hadir jam 7.30 pagi menggunakan pintu pagar sebelah padang. Dan ada guru akan ambil suhu sebelum ke kelas masing-masing ya. Okey, walaupun ada murid-murid yang ada daripada taman, tapi tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk menghantar anak melalui pintu sebelah padang sahaja. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah kita untuk blok yang di bahagian pejabat dan juga yang sebelah dia tu sedang berlaku penyelenggaraan ya. Sekolah kita akan dicat semula dengan cat yang baru. Jadi sekarang waktu dia sedang duk buat water jet. Jadi agak risiko jika berlaku apa-apa yang tak diingini. Jadi guru besar dan juga pihak pentadbir mengambil keputusan untuk mengambil anak hantar dan juga balik sebelah padang sahaja. Okey? Alright. Kemudian Okey. Okey, tadi ada waris tanya mengenai pakaian seragam murid ya. Okey, sebelum ni kalau kita pakai pakaian baju putih seluar blue black kan. Okey, kementerian telah pun memberi kelonggaran kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekiranya baju yang sedia ada tu dah tak boleh pakai. Okey, baju tu dah orang kata dah terlalu ketat. Kerajaan KPM faham dengan situasi ibu bapa kadang-kadang di orang kata sepanjang ni tak dapat pekerjaan, mungkin ada yang tergendala, ada yang terpaksa ditutup dan sebagainya. Jadi KPM memberikan kelonggaran kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan. Okey, tapi jika baju kita tu boleh pakai lagi, baju anak-anak boleh pakai lagi, boleh teruskan memakai pakaian seragam yang sedia ada. Dan jangan lupa pakai stokin ya. Pakai stokin wajib pakai ya. Okey.
Tapi kalau dah pakai slipper tak sesuai lah kan. Kalau boleh untuk kasut sekiranya tak ada kasut yang sesuai, maksudnya kasut sekolah kita dah tak sesuai dipakai, dah ketat sangat, kita pun orang kata perbelanjaan kita banyak kan. Jadi boleh beli kelonggaran pakai sandal ataupun yang mana sesuai lah. Kalau boleh janganlah slipper Jepun sangat tu kan. Okay. Tapi kalau kita dah ada masalah, silalah hubungi guru masing-masing ya untuk minta kebenaran dan sebagainya. InsyaAllah kita pun ada budi bicara ya. Okey, ini mengenai pakaian. Sekiranya ada soalan sat lagi, boleh tanya ya. Okey, seterusnya mengenai ketidakhadiran murid. Okey, sekiranya ibu bapa ataupun penjaga tidak bersedia nak hantar anak ke sekolah, mungkin sebab takut ke, sebab kes makin naik ke, risau ya. Okey, perasaan risau tu setiap ibu bapa mesti ada. Okey, saya pun ada, secara terus terang saya pun ada perasaan risau tu. Okey, sekiranya berlaku situasi sebegini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah memaklumkan ketidakhadiran murid melalui surat kepada pihak sekolah. Bukan sekadar bagi tahu cikgu anak saya takut nak menghantar, tapi tolong buat ada hitam putih supaya bila pihak kementerian, pihak nazir, pihak orang kata pegawai-pegawai daripada luar datang nak audit dan sebagainya, pihak sekolah adalah orang kata hitam putih ataupun evidence ataupun bukti menyatakan tuan-tuan dan puan-puan tak mau hantar ke sekolah sebab takut dan sebagainya. Okey, itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan kepada guru kelas masing-masing untuk kami maklumkan kepada pihak pentadbir ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya situasi saya faham ya, situasi ada yang waris saya sekarang ni pun ada dah dengar dah waris kita, cikgu takutlah nak hantar anak kat sekolah, risaulah ada kan, budak-budak dia pun tak tahu nak jaga diri kan. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil secara positif ya, ambil secara positif. Sekarang semua guru yang dan PPM dan guru-guru yang hadir ke sekolah adalah guru yang menerima vaksin dos 2 lengkap. Kemudian guru-guru ni juga memang dah orang kata apa, yang 14 hari tu memang haul dia memang cukup dah. Okey, kita tak pihak mentadbir pun dia tak sediakan orang kata dia tak guru-guru yang tak cucuk vaksin ataupun tak lengkap, yang ada masalah kesihatan dan sebagainya, biasanya sekolah Gua Perahu ni tak ada masalah, semua okey. Okey. Kemudian sekiranya tak mau juga hantar, yang tu terpulang, saya tak ada paksaan, itu orang kata saya sekadar boleh bagi cadangan ataupun saranan, tapi saya tak boleh paksa tuan-tuan dan perempuan untuk menghantar anak tuan-tuan dan perempuan, sebab sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, tuan-tuan akan menyalahkan pihak sekolah ya, saya faham. Okey, dan mengenai hal ini, tuan-tuan dan perempuan buatlah surat hitam putih, dan juga bila anak-anak tuan-tuan dan perempuan dah tak datang ke sekolah, tiada lagi PDPR di rumah. Okey, maksudnya guru tidak akan lagi menyediakan aktiviti untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan di rumah. Okey, mungkin kalau nak buat kelas bacaan tu waktu selepas guru habis mengajar mungkinlah kan. Tapi untuk masuk tugasan hari ni, murid yang tak hadir ke sekolah boleh buat ini, tak ada ya. Sebab pihak KPM pun dah ambil orang kata dia dah timbang tara semua benda ni, dan hanya apabila operasi sekolah dibuka, hanya sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan di sekolah sahaja. Okey, nanti kita akan bagi sedikit saya akan cuba sediakan form, ataupun kalau ni boleh PM personal sajalah siapa-siapa yang tak mau hadir ke sekolah ya, sekiranya ada. Tetapi saya nasihatkanlah, insya-Allah sekolah ni kan satu tempat yang kita jaga SOP dia, insya-Allah ya. Okey, baik. Seterusnya, okey, saya terangkan sedikit prosedur ataupun standard operasi SOP ya. Saya terangkan seberingkas. Okey. Kalau kita pergi pasar raya, kalau kita bawa anak kita pergi Tesco pun tak jaga macam sekolah. Okay, Tesco cuma dia jaga kat pintu depan, awak isi dan scan My Sejahtera,
scan suhu, dia letak hand sanitizer, you nak apa, awak nak sanitize tangan ke terpulang. Yang tu mak ayah jaga sendiri. Tetapi di sekolah, daripada pintu masuk anak-anak di pagar lagi, anak-anak sudah pun orang kata dijaga anak kita, insya-Allah. Pihak pentadbir telah pun menyusun jadual guru untuk menjaga murid-murid daripada pintu pagar sebelah padang sehinggalah masuk ke kelas. Okey, kita ada pelbagai tempat ataupun checkpoint untuk menjaga keselamatan anak tuan-tuan dan perempuan, supaya tuan-tuan dan perempuan bila hantar anak ke sekolah, perempuan rasa lega, rasa tawakal. Yang lain sekiranya berlaku perkara tak diingini, itu orang kata kita datang tu kita hantar anak bismillahirrahmanirrahim ya. Kita harus serahkan serahkan sepenuhnya lah, insya-Allah. Semoga Allah pelihara lah anak-anak kita. Saya pun nak janji kita hanya cuba yang terbaik kan. Allah juga yang merancang tu, itu orang kata di luar bidang kita. Okey. Jadi saya terangkan sedikit mengenai prosedur ataupun standard operasi SOP yang kami sediakan di prasekolah ya. Okey. Peraturan sebelum masuk ke kelas ya. Ini sebelum masuk kelas, yang ni saya tak cerita pagang, saya cerita pagang tu. Okey, peraturan sebelum masuk ke kelas mesti pakai pelitup muka. Kalau ada pelitup muka yang orang kata apa? Yang double loop tu, kalau anak-anak tuan-tuan boleh bernafas, dia selesa, bagi pakai. Kalau rasa nak pakai yang face mask yang biasa tu, nak pakai face shield lagi pun boleh, tak ada masalah. Ini saya terhabak besar lagi ada yang tanya pakai face shield boleh. Ini boleh, tak ada masalah. Yang penting anak-anak kita selesa. Ya, anak-anak kita selesa dan kalau nak pakai face mask yang kain. Okey, kadang-kadang berdasarkan pengalaman yang lalu, saya tengok kalau kata murid tu dia suka face mask dia ada Hello Kitty. Dia pakai Hello Kitty tu setiap hari. Saya tak tahu bila dia basuh. Okey, kadang-kadang dah nampak agak-agak masam, minta maaf ya kalau saya ni, tapi saya tegur untuk keselamatan dan kesihatan anak-anak kita. Dah masam dah. Kadang-kadang dah ada bau dah. Mungkin kita dah sempat tu. Kadang-kadang kita duk rasa orang lain takut nak pergi sekolah, tapi sebenarnya kadang datang daripada kita tu kan. Pakai penutup muka yang betul, dan juga kalau boleh yang kain tu basuh lah. Dan kalau boleh elakkan yang kain tu elakkan. Tapi kalau dah ada yang tu, yang penting bertukar hari-hari. Okey, kemudian mengenai face mask ni juga, kita hanya akan buka waktu makan. Sekiranya anak-anak tuan-tuan rasa tak selesa, baru dia rasa penat, dia akan beritahu, kita akan buka dan kita letak satu bekas, letak di atas meja. Kemudian mengenai pelitup muka ni juga, tuan-tuan dan perempuan, masa kita nak hantar kat padang, anak-anak pakai pakai face mask. Kita tak nampak. Bila kita buka, kami selalu tak nampak. Kadang-kadang bila buka tu, Allahu Akbar, dia beringwih sampai kat sini. Kan, face mask kan cikgu depan pagar tu mungkin tak perasan. Pagi dia baru mandi buat elok lagi, tapi bila dia dah rasa panas dah apa semua, mula beringus. Maksudnya tolong jaga, kalau beringus daripada rumah, kalau boleh jangan datanglah, kita merisikokan rakan-rakan yang lain ya. Dan macam biasa ambil suhu daripada pagar, kita jaga ambil suhu, dan di pintu prasekolah pun kita ambil suhu. Seterusnya cuci tangan dengan sabun, memang disediakan sabun. Kita tak guna sabun ketul itu, kita takut lagi dia kawan ni sentuh kan. Kita guna yang pump tu, kita guna untuk ni lah. Bila dia nak makan, dia nak pergi tandas dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, ini peraturan semasa di dalam kelas. Okey, sentiasa tuan-tuan dan perempuan boleh, orang kata boleh bagi tahu kat anak-anak, nasihat kat anak-anak, jangan buka, kalau boleh tahan, pakailah pelitup muka tu untuk melindungi diri ya. Kemudian kekalkan jarak 1 meter. Dalam kelas memang kami walaupun dia berdepan, macam nampak berdepan, tapi bila diukur memang dia mencapai SOP yang kami sediakan, iaitu jarak 1 meter ya. Banyak pegawai dah turun, pegawai daripada kementerian sendiri turun, kemudian pegawai daripada PPD, pegawai JPN, nak tengok, nak jaga anak-anak kita semua ni untuk nak jaga keselamatan. Nak tengok
SOP patuh ke tak patuh. Kalau tak patuh kena perbetulkan. Okey. Dari semasa ke semasa. Macam hari ni pun ada juga pegawai prosa daripada PPD pun turun lagi sekali untuk nak confirm nak jaga, nak sambut anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada 1 November nanti ya. Okey. Kemudian tangan ni kalau dulu saya larang lah duk pergi kelak, duk kelak korang nak beli tangan apa semua tu kan. Dululah sebelum PKP. Bila dah PKP ni, bila mereka bersin sikit mereka dah tahu dah. Tapi tak tahulah kot dah lama tak main sekolah kan. Bila kerap cuci tangan, mereka akan pergi sendiri. Alamak bersin lah teacher. Terus lari. Pergi cuci tangan dengan sabun yang sediakan di sinki ya. Okey. Seterusnya. Kenapa? Alright. Ini peraturan juga semasa berada dalam kelas. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pesanlah kat anak-anak ya. Kalau pergi bukan kita sombong ya, kita dah kena orang kata apa budayakan dengan norma baru ya. Okey. Elakkan beritahu kawan-kawan lah ramai rindu rindu nak jumpa kawan-kawan, jangan duk bersalam, jangan duk berpeluk kan. Lagi satu bila anak-anak ni pesan kat mereka juga untuk elakkan menyentuh bahagian muka. Okey? Sebab kalau kita mungkin ada kuman daripada kawan-kawan yang kita tak pasti daripada mana kan. Dia datang, jangan kalau boleh elakkan bahagian muka. Cuci tangan dulu baru boleh nak sapu muka, gatai ke dan sebagainya. Okey? Okey. Seterusnya jangan hadir ke sekolah jika tak sihat. Kadang-kadang saya faham ada anak-anak tuan-tuan ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tak sempat kadang tak perasan pula anak kita ni kan kita balik malam tak sihat ke tak tahulah, sebelum tu check dululah ya. Kalau boleh hadir dulu ke sekolah dan insyaAllah di pintu pagar pun akan ada cikgu jaga nanti bila kalau suhu badan lebih daripada tu tak boleh masuk, lebih daripada 37.5 tu tak boleh masuk ya. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan bila dah tengok tak sihat tu terus maklum kepada gurulah, beritahu tak sihat. Kalau bersin sikit-sikit tu jangan hadirlah. Okey. Seterusnya peraturan semasa berada dalam kelas juga. Memang kami melarang elakkan berkumpul dan anak-anak ni pun mereka dah tahu dah, mereka tak berkumpul, mereka duduk tempat mereka masing-masing lah. Okey. Kemudian elakkan berkongsi peralatan. Bagi tahu jugalah kadang-kadang takut terlepas pandang ya. Bagi tahu anak-anak yang kalau ada sini dengar betul-betul teacher nak beritahu. Kalau ada barang kawan jangan pinjam. Boleh tak nak pinjam colour merah? Boleh tak? Kami tak ada lah colour putih. Kami patah lah. Ni sharp kena sharp lah. Boleh tak nak pinjam colour merah Sat? Nak colour? Jangan. Ya. Elakkan berkongsi peralatan. Teacher pun dah perhati, guru-guru pun dah perasingkan peralatan masing-masing. Okey, kemudian elakkan dari berada dekat dengan orang yang bergejala ya. Elakkan dari orang yang bergejala. Nampak dia dah macam meleleh-leleh tu, terus pergi jauh sikit. Bukan kita sebab tak berkawan ya. Kawan pun akan faham. Bukan sebab tak berkawan tapi sebab kita sama-sama menjaga keselamatan diri sendiri. Okey. Seterusnya, okey, ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, inilah peraturan sebelum pulang. Sebelum pulang, bila kita murid-murid dah packing semua barang-barang kemas meja depa, alatan tulis semua masing-masing, murid dikenaki cuci tangan dengan sabun. Sebelum tu kita pakai kasut dulu. Beratuk pakai kasut dulu. Lepas pakai kasut, murid akan cuci tangan dengan sabun. Supaya saat lagi pegang kasut, dah basuh tangan, pegang kasut pula tak guna juga kan. Murid akan pakai kasut, kemudian murid akan cuci tangan menggunakan sabun, kemudian murid akan berbaris jarak 1 meter di luar kelas. Nak ambil masa ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, yang ni lah yang kadang-kadang yang duk jadi lambat kat bawah tu. Dengar juga suara-suara siawak je lah kelas cikgu Dila lambat sangat ni kan. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang nak ni. Hak ni waktu balik, mereka dah panjang, mereka boleh bersembang. Yang ni yang cukup susah nak jaga. Okey. Kemudian jarak 1 meter semasa menunggu kenderaan. Kita tak ada lah, tapi sekolah kita tu biasanya kami akan jaga di pintu pagar tu. Bila nampak mak ayah baru akan lepas ambil anak-anak ya. Dan yang ni kalau boleh mak ayah, memanglah saya faham. Kadang-kadang tak ada parking kereta, kalau boleh jarak jauh tu ambil lah. Jangan sambil tunggu tu kadang-kadang keluar je anak-anak. Kadang-kadang saya tengok motor lalu laju lah, kereta lalu laju. Kita duduk seberang jalan. Anak-anak nak lintas kan. Anak-anak nak lintas,
nampak mak dia lagi excited lagi, kita suruh break, tunggu lagi dia lari sebab dia dah nampak mak dia ke ayah dia kan. Jadi yang ni kalau boleh tuan-tuan dan puan datang awal ataupun tunggu di pokok tu sat ke, bila anak dah ni ambil dan bawa lintas ya. Okey, kadang-kadang bila dah ramai turun ni cikgu dan juga PPM terlepas pandang, kita takut benda-benda tak diingini berlaku ya. Okey. Okey, yang ni sedikit info mengenai pengoperasian prasekolah ya. Okey. Okey. Untuk pengoperasian prasekolah, ibu bapa ataupun penjaga perlulah ambil tindakan seperti berikut: menghantar dan mengambil anak-anak ataupun anak jagaan mengikut waktu yang ditetapkan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sekarang ni tahun 1 dengan tahun hingga tahun 6 tak datang lagi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat uruskan masa. Dapat uruskan masa menghantar dan mengambil anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terlalu awal. Kadang-kadang hantar awal pukul 7. Anak-anak tunggu kat situ. Kadang-kadang cikgu tak bersedia lagi. Cikgu dah kata bagi arahan 7.30, mungkin dia bagi 7 suku kan. 7.10. Kita tak tahu. Kadang-kadang mak ayah yang kerja shift pukul 7, dia lepas macam tu je suruh tunggu kat guard. Kadang guard pun pergi kunci jam dan sebagainya. Anak-anak orang kata apa, kita takutlah benda-benda tak berlaku, tak diingini. Kadang-kadang bukan manusia kan, kita takut ada ulang ke, tanpa kita sedar benda-benda macam tu. Jadi untuk yang ni tolong urus masa dengan betul insya-Allah. Pukul 7.30 hantar anak ke sekolah. Okey, 7.30 pagi anak-anak datang ke sekolah. Okey, sebab sesi PDPR kita akan mula pukul 8 ya. Kalau boleh jangan terlalu lewat sangat, janganlah terlalu awal sangat. Okey, lewat sangat tu tiba-tiba tak jaga. Alamak pukul 8 dah, tak apalah, datanglah juga daripada tak datang langsung ya. Okey, better than tak datang langsung lah. Okey, baik. Tapi maklumkan kepada guru lah supaya guru bersedia dengan sarapan dan sebagainya ya. PPM nak sediakan sarapan supaya ibu budak tu dah lah bangun lewat, tak sempat makan dan sebagainya. Tolong bagi tahu, okey Cikgu Adila, maaf hari ni anak saya lambat sikit. Saya terbangun lambat. Tak apalah. Okey, tapi jangan selalulah. Okey. Sebab bila kita dah lebih pada masa tu, guru-guru yang bertugas di pagar tu mereka tak ada dah, mereka pi dah kan. Mereka dah ada tugas-tugasan lain. Harap-harap tuan-tuan dan puan uruskan masa. Begitu juga dengan waktu balik. Waktu balik, okey. Sekarang ni tak kalut lagi sebab tahun 1 hingga tahun 6 tak masuk lagi. Tapi bila dah masuk nanti dia akan jadi jam. Okey, untuk makluman tuan-tuan, sesi persekolahan, prasekolah sekarang ni dia mula dia tamat pukul 12. Pukul 12, kami kena sepanjang tempoh PKP pula. Sepanjang operasi dalam tempoh kita pandemik ni, kami perlu tamatkan sesi PDPR pada pukul 11.50. Bila 11.50, waktu itulah untuk waktu nak urus murid-murid nak urus diri. Mereka nak pakai kasut, mereka nak cuci tangan bagi bersih, nak cuci tangan dengan betul supaya mati kuman-kuman tu, nak pakai mask semula. Okey, itu nak perbetulkan mask, macam-macam. Okey, waktu tu ambil masa agak nak bagi susun, nak bagi sama, nak ikut SOP, nak ikut jarak, ambil masa agak lama. Saya harap tuan-tuan faham, kadang-kadang kita janji kata tamat ke 12 tapi nak bergerak, nak ikut SOP dan sebagainya, kadang-kadang sampailah 12 suku, kadang-kadang sampailah 12.10 dan sebagainya. Harap-harap tuan-tuan dapat memahami. Dan waktu balik juga janganlah terlalu lewat. Kalau boleh paling lewat sangat-sangat tu janganlah sampai pukul 12.30. Sekiranya tiba-tiba tayar pancit kot jalan, yang masalah kecemasan, bagi tahulah. Okey, sekiranya tak dapat, sekiranya hari tu tak datang ambil, maksud datang ambil, maklumkan kepada cikgu lebih awal. Yang ni peraturan yang saya cukup jaga. Kita risau anak-anak kita keselamatan dari segi colek dan sebagainya. Okey, alright. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan bolehlah nasihatkan anak-anak untuk memastikan anak ataupun anak jagaan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa memakai pelitup muka. Okey, pesan kat di bawah. Tadi saya dah bagi tahu dah kan. Okey. Seterusnya mematuhi tata cara pelawat masuk ke prasekolah semasa menghantar dan
mengambil anak jagaan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh hantar di setakat pintu pagar sebelah padang sahaja. Ya, sekiranya ada sebarang urusan itu sila maklumkan dengan guard. Mungkin nak jumpa nak main ambil anak tak sihat ke, cikgu call ke, yang tu maklumkan ya, itu kira lain ya. Okey, jangan kita tak boleh datang ke sekolah ni, anak asa tak sihat pun saya tak lepi cikgu kita ni. Tak ada lah kan. Tu darurat, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Okey, memastikan anak ataupun anak jagaan tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan ataupun minuman kecuali yang memerlukan makanan khas dengan kebenaran pentadbir sekolah. Mungkin ada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, makanan yang kami sediakan orang kata apa, tak kena dengan kesihatan dia. Bukan tak kena dengan tekak dia, tak boleh. Okey, tak kena dengan kesihatan dia. Okey. Biasanya rasa setakat ni adalah seorang dua yang alergik tu, alergik dengan buah lah. Setakat ni saya tak dengar lagi lah yang tak boleh makan ayam. Kalau sebelum-sebelum ni ada dia tak boleh makan ayam, tak boleh makan daging sebab kulit dia alergik. Ya, habis gatal kalau makan benda tu. Tu pun PPM dia akan cari, kalau mak dia tak bawa bekal ke apa kan, dia pergi cari dari kantin tu untuk cari ikan. Punya sayang kat anak-anak tuan-tuan perempuan sekalian ya. Okey. Yang ni sekiranya perlu saja, tetapi sekiranya tuan-tuan ada sebarang masalah mengenai isu makanan dan minuman, PM guru kelas masing-masing secara personal. Saya tak mau buka secara di sini, tapi bagi tahu kami pun orang kata ada budi bicara, nanti kita maklumkan ya. Yang ni sila PM guru kelas masing-masing berkenaan makanan dan juga minuman ya. Okey, memastikan tugasan untuk pembelajaran di rumah diberi dan dikumpul dengan kaedah yang selamat. Yang ni buat masa sekarang, mulai pada minggu yang pertama persekolahan, mulai 1 November, untuk minggu yang pertama tu jangan bawa apa-apa lagi. Termasuklah folio ke yang kami bagi tugasan, buku tulis ke, modul ke, jangan bawa lagi. Tunggu arahan daripada guru kelas masing-masing, untuk memaklumkan mengenai cara nak kumpul bahan-bahan buku tulis dan sebagainya ya. Okey, yang tu saya akan maklumkan kemudian ya. Ikut guru kelas lah. Hari tu prom saya dah bagi tahu, saya kata nak kutip hari Jumaat folio yang kita buat hari raya tu kan. Sebab dah lama dah raya pun dah berjumpa ni dah kan. Tapi saya nak kutip sebab dah janji kita nak bagi hadiah. Saya kata hari Jumaat, tapi saya terlupa yang di Bali tu. Yang tu arahan yang saya bagi tu batalkan ya. Saya akan maklumkan insyaAllah kalau tak ada arah melintang, mungkin minggu kedua kita akan kutip. Tapi untuk hari pertama ni tak usah bawa apa langsung. Cuma bawa diri anak-anak dengan kemas, pakaian dengan lengkap sopan. Itu sahaja. Okey? Okey, seterusnya. Okey, ulang tayang lagi sekali ya. Ini waktu tiba dan waktu pulang. Waktu tiba, perkara yang perlu dilakukan apabila murid tiba di sekolah adalah seperti berikut. Di pintu pagar sebelah padang, guru yang bertugas akan merekodkan suhu badan murid di hadapan ibu bapa ataupun penjaga sebelum masuk ke kelas. Okey, jika suhu badan murid melebihi 37.5 darjah Celsius, ibu bapa ataupun penjaga perlu membawa pulang anak-anak jagaan untuk mendapatkan rawatan. Okey, mak ayah tunggu sekejap. Ada juga ni ayah dah kalut dah ni, masuk ke 7, hang tak masuk sekolah lagi dah ni kan. Tinggal kat situ, jalan pi. Tunggu sat. Kadang-kadang anak kita ni bila lipa naik motor, suruh lipa, walaupun lipa demam, dia jadi sejuk, lipa pun sudah mandi kan. Jadi sejuk je. Bila dah naik sikit, barulah suhu tu makin panas Okey, biasanya saringan di bahagian pintu pagar ni dia akan lepas lah sebab angin, embun pagi lah apa sebagainya, suhu sejuk. Tapi bila naik di atas prasekolah, bila saring lagi sekali, waktu tu lah yang tak lepas saringan tu. Okey? Okey, tapi sekiranya suhu badan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di pintu pagar tu 37.5, tuan-tuan perlulah bawa balik terus. Ya? Pihak sekolah tidak akan membenarkan anak itu masuk ke kawasan sekolah. Okey, dan ibu bapa ataupun penjaga tidak dibenarkan memasuki kelas prasekolah kecuali mendapat kebenaran guru besar dan juga pengawal keselamatan ya. Apapun mesti dapat kebenaran guru besar sebab guru besar adalah ketua jabatan di
sesebuah sekolah ya. Di sekolah SK baru Gua Perahu, Encik Mazlan lah guru besar sekolah kita kan. Okey. Okey, ni sambung sikit lagi. Anak-anak yang ada di sini, okey, teacher nak beritahu lagi sekali, bila datang murid mesti mencuci tangan sebaik saja tiba di kelas. Jangan pula kalau teacher tak pandang tu, awak sendiri kena fikir. Okey, datang mesti cuci tangan. Sabun disediakan. Okey, murid duduk di tempat yang telah ditetapkan, nama telah pun dilabel. Okey, murid bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat duduk masing-masing macam yang PDP kita sebelum ni pun sama ya. Okey, duduk tempat masing-masing, tak mau pitang lain dah. Okey? Okey, waktu pulang pula ibu bapa ataupun penjaga saya sarankan untuk membawa anak ataupun anak jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Kenapa pihak KPM suruh buat macam ni? Sebab kadang-kadang mak ayah ambil anak singgah pergi kedai. Bila singgah pergi kedai, di kedai tu ada berlakunya wabak ni. Mungkin ada kontak-kontak sapoi kat situ. Anak-anak tuan-tuan dan perempuan pergi ambil makanan, ambil beli ropok ke apa, jajan ke apa semua, buat balik di rumah. Tiba-tiba positif. Tuan-tuan akan menyalahkan sekolah. Tuan-tuan kata, sebab pergi sekolah lah. Anak dia dapat, jumpa kono, jumpa kono ni. Kan? Sebenarnya tuan-tuan dah singgah tu. Kalau singgah tu, kemungkinan dari sekolah. Kemungkinan mungkin juga daripada kedai tu. Okey? Jadi untuk langkah lebih selamat, tuan-tuan hantar anak balik dulu kalau ada orang jaga. Dan barulah nak beli apa benda barang dapur kan, itu terpulang pada tuan-tuan dan perempuan sendiri ya. Kalau waktu balik ni dah cikgu dah tak bertanggungjawab dah lah di luar bidang tugas guru dah lah kan. Okey. Seterusnya untuk makluman tuan-tuan dan perempuan secara ringkas saja, PDP di prasekolah kita masih lagi menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan semakan 2017 dengan kali ini kita memberikan penekanan kepada aspek keselamatan dan juga kesihatan. Macam lama yang silibus tak bertukar, ada juga yang lain tahun 1, tahun 2, tahun 3 mereka menggunakan penjajaran. Prasekolah tak ada penjajaran. Prasekolah sama juga pakai silibus yang sama, cuma kali ni KPM minta tekankan aspek keselamatan dan juga kesihatan. Okey. Okey, ni tanggungjawab guru dan PPM untuk membuat tuan-tuan dan perempuan rasa selamat pergi kat sekolah kan. Okey, tuan-tuan jangan risau, guru dan juga PPM akan selalu memastikan perkara-perkara berikut dipatuhi, iaitu apabila berlaku aktiviti perbualan awal di prasekolah ada perbualan awal. Kalau dulu kita akan berkumpul di ruang depan tu, anak-anak akan duduk atas kapet, waktu itulah perbualan awal. Tetapi sekarang tak ada lagi macam itulah. Murid berada di tempat duduk masing-masing semasa perbualan awal. Dan murid akan selalu diingatkan tentang amalan keselamatan dan juga kesihatan diri semasa berada di kelas ataupun di rumah. Ya. Okey, waktu rehat. Waktu rehat, murid akan mengamalkan penjarakan fizikal semasa mencuci tangan. Biasanya guru akan bagi ikut, okey awak grup ni keluar dulu. Bila grup sana masuk, grup sini akan ni. PPM akan tunggu sama ada mereka ikut SOP penjarakan 1 meter ataupun tidak. Ya. Kemudian murid tidak dibenarkan berkongsi makanan dan peralatan makan minum seperti sudu dan juga cawan. Tak boleh. Memang kami tak bagi. Sebelum ni pun kami tak bagi. Tak boleh kongsi. Punya jaga keselamatan ya. Kita takut mana kongsi itulah kan. Kadang-kadang awak hampa tak makan ayam. Budak-budak kadang macam tu tau. Kami suka ayam, dia tak hampa bagi ayam kat kami. Kami suka ayam, hampa tak lalu kau mai kami ambil. Yang tu hak tu tapi cikgu dengan kejamnya kan, dengan pembantu terpaksa kejam. Awak tak boleh makan kita ambil baru jika ada. Kalau tak ada tu biasanya kalau peminta tu dah habis dah kan. Tambah-tambah ni yang berselera sikit kan. Macam itulah. InsyaAllah yang ni kami jaga. Kemudian murid akan membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Kalau kami akan bagi kain, seorang selai. Kain tu kain depa je. Jadi bagi seorang satu, kain tu bersih. Setiap hari kami akan basuhkan kain tu supaya kering. Selepas makan waktu yang tengah hari itu pukul 10 tu, waktu tu selepas tu PPM akan terus rendam dengan sabun, basuh. Pokok-pokok sidai untuk nak guna pula besoknya. Kita tak mau benda tu yang kemarin punya elok lagi, tak apalah guna dak. Tak boleh macam tu.
Kami jaga betul-betul yang tu SOP, kami jaga betul-betul. Okey, walaupun cuma di sekolah kita ajak mereka berdikari lah. Sebelum ni memang PPM buat benda tu, tapi sekarang murid akan ambil kain tu, kalau dia tumpah dia akan lap sendiri, dia akan letak tempat yang PPM letakkan, okay? Umi, Mama dan juga Mama Intan ya. Okey. Ini aktiviti PDP di luar bilik darjah boleh dilaksanakan, tapi kami tak biasanya kami tidak bawa keluar anak-anak ke keluar bilik darjah ya. Kami akan duduk kelas saja. Anak-anak agak boring, tetapi apa perlu buat. Itu saja yang dapat kita lakukan ya. Okey, penggunaan kemudahan dan juga alat permainan luar tidak dibenarkan. Taman permainan yang itulah anak-anak yang suka tengok. Tapi hak itulah yang kami larang. Hak itulah terpaksa sekat. Yang itulah boleh merebak yang paling banyak sekali. Kan? Saat pergi lepas bersempang tadi, lekat kat endui. Hak yang sonok minggu, hayun tak berhenti. Kan? Jadi yang itulah yang kami paling jaga. Sebab tu kita letakkan tali dan kita bubuh tanda arahan dilarang bermain tanpa kebenaran ataupun dilarang bermasuk kawasan ini. Tak boleh masuk langsung kawasan permainan. Okey? Tapi yang itulah anak-anak kalau ni Samin ada yang juga nak celup-celup masuk bawah tu nak main juga. Memang kena tegas sikit lah demi keselamatan anak-anak ya. Okey. Seterusnya yang ni ada tanya, cikgu tahun ni anak kami ngaji 2 tahun dah, tak boleh pergi mana ke? Memang tak boleh. Memang niat nak bawa berjalan. Kan merata nak bawa pergi ni. Cikgu pun lama teringin nak naik bas dah. Tapi tak boleh nak melawat. Okey. Sebab tu adalah tempat-tempat yang macam kanak-kanak yang selalunya Kidland, tempat-tempat yang budak suka main, depa pun terpaksa tutup kan. Sebab wabak ni boleh merebak di tempat-tempat yang macam tu ya. Jadi tidak dibenarkan. Lepas ni jangan tanya dah nak pergi jalan mana tahun ni cikgu, tak ada nah. Okey, memastikan aktiviti berkumpulan ataupun aktiviti yang melibatkan sentuhan tidak dilaksanakan. Kalau dulu kita bagi kumpulan, okey awak kumpulan ni buat aktiviti ni, buat tu ni. Tapi sejak pandemik COVID-19 ni, kami tidak lagi melaksanakan aktiviti yang melibatkan sentuhan dan juga aktiviti berkumpulan ya. Kalau nak bagi lukisan pun kita bagi seorang satu. Kita bagi seorang satu, dia kayu tu pun seorang satu untuk buat aktiviti lukisan ya. Okey. Guru dan juga pembantu akan sentiasa memastikan murid tidak berkongsi bahan dan juga peralatan. Okey, yang ni insya-Allah kami jaga. Amanah Allah bagi, kami jaga yang sebaik mungkin ya. Okey, ini dah nak habis dah. Okey, ni tolong ambil orang kita ambil perhatian ya. Ambil perhatian. Okey, inilah perkara yang dilarang. Murid dilarang membawa peralatan berikut. Yang pertama adalah beg. Dalam duk pesan ada juga bawa beg. Kan? Dia kata kalau tak pergi sekolah tu mesti bawa beg. Kalau tak bawa beg tak mau pergi sekolah. Anak-anak yang ada di sini, kamu sayang tak diri kamu? Kalau sayang diri kamu tak usah bawa beg. Sabar sah. Okey. Kadang-kadang tu saya bagi hadiah beg tahun lepas ada yang tak rasmi lagi pun. Kan? Budak-budak galah beg pun tak ada nak merasa lagi beg tu. Okey. Tak apalah nak buat macam mana kan. Okay, tahun ni kita tak usah bagi beg lah. No? Tak ikut tak boleh bawa pula kan. Okey. Yang pertama murid jangan bawa beg. Okey. Yang kedua botol air. Kalau dahaga bagi tahu. Cikgu dan juga pembantu ada menyediakan air kosong untuk awak. Sekiranya ada isu berbangkit mengenai macam saya kata tadi minuman dan juga makanan, PM guru secara peribadi. Okey? Alat tulis. Mak bagi hadiah semigul lah apalah kan. Nak bagi anak semangat pergi sekolah. Tak boleh bawa sayang. Okey, tak boleh bawa. Simpanlah di rumah. Buatlah kerja di rumah. Ya. Okey, alat tulis tak boleh bawa. Dilarang bawa. Buku yang teacher bagi tu. Boleh bawa sehingga diberitahu. Buat masalah jangan bawa langsung. Okey, yang teacher beritahu tadi, sekiranya ada arahan untuk daripada guru untuk bawa buku tu, baru kamu bawa buku yang diminta. Okey, untuk minggu pertama tak boleh bawa buku. Okey, seterusnya. Pagi-pagi sejuk kan? Pagi-pagi sejuk. Kadang-kadang macam Cameron Highland tu. Pakailah baju sejuk. Baju sejuk punya bergayung, punya segak. Kan? Lepas tu pakai dengan cap pula. Seronok nak masuk kelas. Baju sejuk tu boleh pakai.
tapi sekadar pagar sahaja. Sebab sekarang ni hari tu depa tak orang kata tak ada lah sampai kena buka skirting, kena buka terai. Law ni kalau nak ikutkan terai di atas kami buka skirting kat atas je. Apa kena mengenur pula tak sampai ke atas pun, tapi kami pun kena londeh semua. Agak panas sikit, semua kena londeh sikit apa kena turunkan langsir tu. Okey, untuk keselamatan anak-anak tuan-tuan dan perempuan, takut berabuk, takut kena, punya jaga. Okey, skirting meja saya hak comel-comel pun terpaksa tanggah lah habis. Kita nak pergi cantik tak pergi nampak kaki cikgu, buka semua tu. Sweater kamu pun simpanlah dekat mak ayah kamu. Awak turun, awak buka sweater, salam mak ayah, letak sweater tu dalam ragam motor ataupun dalam kereta. Okey, dilarang membawa. Okey. Okey, sekali lagi diingatkan, dilarang membawa beg sekolah, botol air, alat tulis, buku dan juga baju sejuk. Lagi kalau apa benda saya tak sebut kat sini, tolong tanya dalam ruangan komen. Okey, Cikgu Zani boleh bacakan lagi. Okey, seterusnya. Apa yang perlu dibawa oleh murid? Okey. Apa yang perlu dibawa oleh murid? Mula-mula murid dah pakai dah pelitup muka kan? Tapi tolong bawa juga pelitup muka tambahan. Saya akan guru-guru akan sediakan satu tempat untuk simpan. Kadang-kadang murid depa pakai yang jenis style, kadang-kadang kita pun beli kat Shopee kan, kadang-kadang kan. Dia pakai sekali nak pakai balik masa buka waktu makan, buka balik alah putih pula. Kan sekolah ada sediakan. Tapi bila ramai putih, tak cukup sekotak tu. Kita cuba jimatkanlah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai pelitup muka apa saja yang sesuai dan untuk keselamatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sedia satu, kalau saya kata saya simpan untuk di dalam bekas yang kami sediakan di sekolah, ya. Itu pelitup muka. Okey. Walaupun kita dah pakai, bawa juga pelitup muka, ya. Okey, yang kalau cikgu tak beritahu kita tak payah bawa maksudnya kalau face mask tu masih lagi elok, tak payah bawa lah. Nanti anak akan beritahu jika perlu bawa semula. Okey, tisu. Tisu ni untuk anak-anak orang kata apa? Saya akan simpan bawa my tisu, ikut tuan-tuan. Tuan-tuan ikut kemampuan. Tisu tu tak payah mahal sangat pun tak apa. Tisu kenduri pun tak apa. Okey, tisu kenduri pun tak apa benda pun tak apa. Ikut bilang kadang-kadang mereka untuk nak lap hidung mereka. Kalau boleh saya tak kami tidak dibenarkan memakai sapu tangan. Sapu tangan tu dia ada berunsur fabrik. Fabrik tak boleh pakai langsung kali ni. Alas kaki kami tu yang mereka pergi tandas tu pun, yang tu pun kami buang, kena beli baru. Okey, kena beli baru yang tu. Okey, jangan lupa bawa tisu, ikutlah kalau tisu besar, kerat sikit pun tak apa untuk kegunaan anak-anak yang di sekolah. Okey, seterusnya hand sanitizer. Apa dia cikgu, hand sanitizer bukan kena sedia, sekolah tak ada ke? Sekolah ada. Sekolah ada sediakan. Yang saya sebut hand sanitizer ni, ada berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelum ni, ada anak-anak kita ni yang allergic. Hand sanitizer ni dia jenis tajam sikit kan. Dia jenis macam orang kata untuk tangan budak-budak, kadang-kadang dia tajam. Jadi sekiranya anak-anak yang allergic ni, cari yang sesuai dengan tangan dia. Saya takut sikit kami salah-salah guna, tahu awak ni lepas makan sanitize, awak sentuh benda-benda awak sanitize sangat. Rupanya dia allergic. Sekiranya anak yang allergic, bawa sendiri. Saya akan sediakan satu bekas. Guru-guru akan sediakan setiap kelas. Melur, Mawar, Melati akan sediakan tempat untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan letakkan bahan-bahan yang ni. Pelitup muka, tisu dan juga hand sanitizer. Okey, itulah peralatan yang perlu dibawa. Okey, dan seterusnya, ni nak habis dah. Sana. Okey, seterusnya. Dah tamat dah. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, bolehlah tanya soalan sekarang. Saya buka. Okeylah. Sementara tunggu Cikgu Adila, saya bacakan beberapa soalan daripada ruangan chat ya. Okey, berapa hari sekolah next week? 2 hari je ya.
hari Isnin dan hari Selasa. Rabu, Khamis, Jumaat kita cuti di Bali. Makanan Okey. perlu bawa tak? Tak perlu bawa sebab sekolah sediakan. Okey. Memanglah kita rasa tak boleh nak menyawa kan. Tapi yang tu memang SOP, memang kena pakai. Kemudian soalan seterusnya adalah file kosong. File kosong untuk kita isi kerja sekolah tu tak perlu lagi. Tadi Cikgu Adilah dah terang. File kosong tak payah bawa lagi sehingga diberitahu. Okey, teruskan Cikgu Adilah. Ya. Ada apa-apa soalan lagi? Saya tutup slide dah. Okey Nana, terima kasih. Okey. Okey, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan tanya tak apa. Setakat mana saya mampu saya jawab. Kalau tak ni tanya Cikgu Ziani dan Cikgu Aminah pun ada kat sini. Okey. Tanya cikgu ni. Ya, Boleh tak? Boleh. boleh. Melati. Dia cinta ni dia hila asma tu boleh bawa tak? Untuk hila dia tu Ha. yang tu kita PM tepi. Itu kita PM sebab dia akan bawa dalam bekas kan? Dah semua tak boleh bawa ni. Supaya Ya, tak boleh itulah bawa. sebab dia benda tak boleh bawa. Yang tu saya Cikgu Zani akan terangkan dekat cik nanti. Saya faham. Saya faham untuk yang asma tu, yang penat tu. Saya faham. Cikgu Zani ada maklum. Dia kata ada budak kelas dia yang ada masalah ni. Nanti kita terang secara detail kat cik nanti. Cikgu Zani akan terangkan ya. Okey. Terima kasih cik. Lagi Ya. ada apa-apa soalan? Habis dah kah? Ya? Habis dah? Nak pergi mana-mana? Tak apa. Ambil gambar lagi. Nak out dah ni? Sat, tunggu Sat. Ambil gambar Sat. Cikgu Aminah ambil gambar Sat, Cikgu Aminah. Lagi nampak apa mok cinta ada kat sini. Cinta tu. Okey. Cikgu Aminah ambil gambar Sat, Cikgu Aminah. Tuan-tuan dan puan-puan buka kamera sikit. Ada tak kalau yang ni lah yang nak pergi nampak itu dokumentasi kita. Nak tunjuk kita sarana kita prasekolah macam mana ya. Okey, bukalah spotting Sat. Okey. Okey, sekejap lagi sambil-sambil kita tanya soalan. Okey, Cikgu Mina. Ready? Dah ambil gambar dah? Kami senyum dah ni. Okey. Dah ambil dah tadi. Dah ambil dah. Okey, baik. Siapa yang ada halangan lain tu bolehlah kan? Bolehlah nak pisah. Okey, ada apa soalan lagi? Tak tamat lagi ni. Okey. Ya, Assalamualaikum Cikgu Dila. Waalaikumsalam. Ya, saya. Senyum mana dah. Ya. Terima kasih. Saya ni mungkin tertinggal kat tepi kot. Itulah tak boleh masuk line tak saat ni. Okey, nak tanya kalau dah jawab dah tak apalah, saya tanya kali lah, saya baru boleh masuk. Okey, baik. Apa okey, kalau mungkin kakak dia, abang dia pun tak ada. Okey. Jadi waktu nak balik tu macam kalau yang naik van ke macam mana cikgu kan tunggu sampai van dia main ke ataupun orang yang bawa van tu ambil dia ke macam mana ke? Tu. Okey, terima kasih Ustaz Usop. Okey, untuk yang saya rasa isu pasal van ni kita dah maklumkan awal-awal tahun itu masa nak buka sekolah pun benda yang sama, isu yang sama. Sila uruskan van tu. Maksudnya ibu bapa kena maklumkanlah kalau van yang selalu yang pakcik selalu duk main hantar tu dia dah tahu dah waktu mana, kadang-kadang terlewat tu sikit-sikit lah. Tapi kalau boleh pesanlah kata ambil tu pukul 12 lah. Dan ambil di sebelah padang sahaja. Biasanya kami tak pernah tinggal lah anak-anak selagi van tak ambil. Van tu rosak kot jalan ke. Kami tak pernah tinggal. Walaupun kadang-kadang lewat, kadang-kadang sampai cecah pukul 1. Tapi pembantu dia tak pernah tinggal. Kalau paling command pun dia ambil anak tu nak balik kat kelas. Yang tu tetapi kesianlah mereka pun pembantu pun ada waktu tu mereka nak clear dapur-dapur yang tinggal tadi, mereka nak susun balik. Waktu tu adalah waktu mereka dan pukul 1 hingga pukul 2 adalah waktu rehat PPM. Kalau boleh kita bagilah ruang. Mereka dah jaga kan, dah masak daripada pagi, 2 kali masak dah. Jadi harap-harap ibu ayah dapat susun dan deal dengan driver van tu untuk datang lebih awal. Tapi kami pun bukan kejam, saya beritahu kalau ada halangan yang mengejut, kecemasan, boleh PM guru secara personal. Maklum kata hari ni van tayar pancit. Contohnya kan, van tayar pancit, van nak ambil lambat sikit, kami akan buat naik kat kelas. Okey?
Itu saja. Harap menjawab usuk-usuk no? Ya, nak tahu ambil belah mana lah. Belah-belah Padang. Usuk-usuk masuk Ah, lambat. Kami nak ah. ATM, usuk-usuk naik tapi lambat kau ni. Saya nak tapi lama punya tu baru sampai. Usuk-usuk kena ambil sebelah Padang sebab di sebelah depan ni Mama Maizul duk present apa ni? Hai. Mama Maizul Ustaz. Majlis semangat ni. Okey. Tersilap tu. Silap join dapat present. Tak apalah kita tengok muka kita. Mama jangan buat yang lain sudah Mama Maizul. Okey. Saya beritahu tadi esok-esok kita sebab sekolah sekarang sedang diselenggara. Okey, sebab bangunan sekolah sekarang di water jet, semua dinding tu kan dia perlu clear jadi bangunan ruangan depan sebelah pejabat tu dilarang masuk sama sekali. Ambil bahagian Padang sahaja. Di sebelah Padang sahaja. Semua hantar ke sebelah Padang, yang ni pun sebelah Padang. Kalau event tu kena maklumkan event tu. Waktu balik pukul apa? Balik pukul 12 lah macam biasa. Oh, macam biasa lah. Ya. Masuk 7.30 lah. Masuk 7.30. Okey, baik. Baik. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak Ya, pergi CPM tepi ya, yang lain lah. Boleh. Yang kawan lain. Dah terlepas dari tepi. Okey, baik. Okey, terima kasih Cikgu Adila Hari Jumaat yang comel. sebelah Pak Lima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Hari Jumaat sebelah Pak Lima. 12. Hari Jumaat pun biasanya kita turun, kita balik pukul 12 juga tapi kami akan turun awal sikit. Yang tu saya akan beritahu balik dalam grup sebab sekarang ni tak masuk darjah 1 lagi hingga darjah 6. Bila tahun 1 hingga tahun 6 kita akan maklumkan balik jadual 11.45 macam hari tu ke ataupun ada perubahan baru daripada pihak pentadbir. Okey, saya nak bagi keputusan pun guru besar tak ada kat sini. Kalau GP ada boleh dia terangkan sebab kami mengikut arahan daripada pihak pentadbir lah. Mungkin dia susun darjah 1 duduk kali ni kita tak pasti. Yang tu saya akan maklum kemudian bila tahun 1 hingga tahun 6 masuk. Ya? Masuk. Okey. Baik. Seterusnya jika ada soalan, Cikgu Izani tengok dalam mesej kalau ada. Kok saya terlepas pandang. Okey. Tak ada Cikgu Adila. Okey. Ada apa-apa lagi? Kalau ada turun terang kat sini ya, tak apa. Bolehlah waris-waris yang lain dengar sekali kan. Bolehlah mungkin kita nak tanya soalan tu, waris nak tanya tapi segan kan. Boleh je bagi tahu. Saya buka sikit lagi sebelum kita tamatkan. Kira minggu ni pergi melenggang bawa diri ya. Ya, lenggang bawa diri. Baju tu, okey. Kalau saya kata baju yang ketat dah kan, nak murid ni anak tak ada nak menyawa langsung lah kan. Boleh pakai, kalau boleh pakailah baju yang sopan. Okey, baju yang macam baju kalau lelaki t-shirt berkollar ke, pakai slot track yang bukan sekolah ke kan. Tapi yang kemas lah. Tak maulah pakai slot jean apa semua tu kan. Kata cikgu kata bebas pilih main. Tosah lah kita masuk kawasan sekolah kan, sekolah secara rasmi. Kalau boleh carilah pakaian sesuai. Jika kita tak mampu nak pergi cari lagi. Okey. Kalau anak-anak maintain macam dulu besar sikit saja muat lagi, pakailah baju sekolah. Jangan pula dia pakai jom kita pakai baju raya pula lah. Masuk tak cuba baju lain. Red shoot lain orang boleh kot pakai. Boleh. Ya, ada soalan lagi. Okey. Dah habis dah? Okey. Tak apalah. Kalau rasa segan nak bertanya di sini, boleh PM cikgu secara personal lah. Tapi janganlah pula ulang benda yang sama je kan. Saya dah terang kat sini, tanya lagi kan. Saya kata file tak boleh bawa, tanya file lagi satgi kan. Yang tu bahan-bahan folio, saya ulang folio, kad raya-raya, projek-projek kita. Yang tu sehingga diberitahu. Okey, mungkin buku yang terdekat ni buku tulis, buku yang latihan kita nak buat tu mungkin akan dikerjakan. Tetapi minggu ni hanya lenggang-lenggang kangkung dulu. Okey, sebab cikgu dah sediakan bahan-bahan di sekolah. Okey, saya rasa cukuplah itu saja kot.
Okey, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Saya mewakili barisan pengurusan prasekolah merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberikan kerjasama yang sangat jitu ya. Saya sangat terharu, kadang-kadang di luar jangkaan kami para guru. Kadang-kadang kita minta banyak ni ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang dah maju kan. Kalau dulu nak buku cikgu tak erti lagu gemik tu, rupanya ada rahmat di sebalik musibah macam ni. Kita jadi makin advance. Dulu tak reti pun nak buat video-video ni. Sekarang dah reti. Betul tak? Kita ambil dia ujian ni sebagai satu benda yang positif untuk kita. Ya, insya-Allah ya. Okey, saya juga rakamkan jutaan terima kasih. Kadang-kadang mak ayah dah jadi cikgu yang terbaik di rumah, kan? Kadang-kadang tengok terharunya bila saya buat bacaan, mak ayah duduk sebelah ni, mak dah tahap level cikgu dah lah ni kan. Semua lah. Kalau kata apa nama, kerajaan kata kita nak bagi sikit berapa persen kat mak, bolehlah bagi sangat. Saya setuju cadangan tu kan, sebab ajak sepanjang PDPR tu sangat-sangatlah terbaik ya. Terima kasih. Dan saya juga mewakili rakan-rakan guru dan juga pembantu, mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang PDPR. Mungkin kadang-kadang kami beri tugasan yang agak membebankan tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan tak sihat. Kami bagi Allah, cikgu hang ni, aku dah letih kan. Dah letih bagi soal ni macam ni. Apa salahnya bagi live worksheet? Mak buat kat tempat kerja boleh tolong jawab. Kan? Live worksheet tu saya paling suka. Live worksheet tu banyak yang jawab. Kan? Kalau saya bagi tugasan live worksheet ni dia laju saja kan, kalau ni lambat. Saya faham. Anak mak ayah ni sayang kat anak-anak kan. Tak kalau dia tak mau anak tu ketinggalan. Okey, tak apa yang tu tak apa. Yang tu kita apa nama? Anak-anak ni dalam proses nak belajar. Okey? Ada tulisan tu, tulisan anak murid. Saya ni ada yang lagi cantik daripada tulisan saya. Tulisan anak murid tu lagi cantik daripada tulisan saya. Terharu betul sepanjang PDPR ni. Tulisan anak dia comel loteh. Tak tahulah siapa tolong isi kan. Lepas ni kita tengok betul-betul lah. Betul ke anak tulis ataupun kak tulis ataupun ayah tulis, mak tulis ya. Itu sajalah. Mohon maaf saya bergurau saja. Kalau salah silap betul-betul minta maaf kalau sepanjang tugasan itu membebankan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Dan terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator kita pada malam ni, Cikgu Izani. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Adilah di atas taklimat yang panjang lebar yang telah diberikan tadi. Okey, andai kata ada lagi soalan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah ajukan di dalam grup WhatsApp rasmi Prasekolah SKGP 2021 untuk info lanjut ya. Okey, jadi saya rasa taklimat kita sudah pun menghampiri ke hujungnya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa tuan-tuan dan puan-puan mendengar taklimat pada malam ini. Terima kasih juga kepada pihak pentadbir, guru-guru dan juga PPM SK Gua Perahu. Kami selaku wakil pihak pengurusan prasekolah SKGP ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang mengendalikan taklimat pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Bye, Terima kasih. Cikgu. Bye-bye.